Kita perasan sekarang kan macam murid-murid sekolah rendah kan, ada murid-murid yang baru-baru kita nampak lah lepas PKP ni berlaku masalah peperiksaan. Kadang macam kita tengok lah UPSR pun dah tak ada. Yang ada pun kadang-kadang sekolah agama PSRA lah ataupun UPKK yang masih dikekalkan. Kalau kita nampak pembelajaran sekarang lebih kepada pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. PBD ni diambil daripada banyak sudut lah. Antaranya latihan dalam kelas, macam mana dia perform, macam mana dia faham kefahaman dia dalam kelas, dia menjawab soalan dan sebagainya kan. Tapi bagi Zati sebenarnya PBD tak menjadi masalah. Cumanya yang menjadi masalah bila PBD itu dijalankan tanpa guideline yang betul. Contoh macam Zati lah kan, guru mengajar, kita nak tahu macam mana nak bagi markah kat murid ni. Kita nak bagi macam mana, sebab kalau dulu sistem peperiksaan kita boleh terus bagi markah. Contohnya dia jawab soalan, kita tahu dah okey ni tahap dia dapat 90 ke dapat 80 ke, kita tahu terus tahap dia. Tapi bila PBD kita kena ambil banyak segi, kita kena ambil tahu. Terutamanya tentang latihan dalam kelas, latihan di luar kelas, kerja sekolah, okey, dan beberapa perkara-perkara yang lain yang kita perlu ambil tahulah. Bila kita tak ada guideline, guru nak bagi markah macam mana kan? Contohnya lah, Zati boleh kata latihan, kita ada 100 markah keseluruhan. Contoh, latihan tu kita tahu markah latihan tu apa, 10% ke 50% ke, dan setiap guru yang bagi markah kepada murid tersebut, kadang-kadang bukan nak kata apa, dia akan ada sedikit bias. Ini hakikatnya lah, dia akan ada sedikit bias. Contohnya dia suka dengan budak ni, budak ni pandai tapi dia nakal, contoh, jadi dia akan turunkan markah sedikit. Itu contohnya lah. Ataupun ni bias yang memang jelas, aku suka budak ni walaupun dia gitu-gitu je tapi aku suka dia, jadi aku bagi markah lebih. Tak boleh. Sebab kadang-kadang ada guru yang bias. Ini yang dari pengalaman Zati lah, yang Zati perasan memang ada. Okay? Dan kadang-kadang kita just bagi markah gitu je, macam dia ni okey kot, kita bagi markah macam tu je. Bagi Zati tu PBD boleh, tapi patutnya KPM kena bagi guideline lah macam mana PBD tu dilaksanakan. Okay? Even sekarang pun sebenarnya ada banyak kursus-kursus yang dijalankan untuk guru-guru macam mana nak jalankan PBD kan, tapi kena ada cara dia. Dan benda ni kena expose kepada semua guru, bukan hanya kepada beberapa orang sahaja yang terpilih. Tak, semua guru sepatutnya kena pergi kursus tersebut, okay, supaya guru itu faham. Bukannya HAM je pergi, JPK 1 je pergi, guru besar je pergi. Tak boleh. Tak boleh, kena semua guru dengar, faham, okay, baru kita boleh buat sama-sama. Sebab benda ni baru lagi, maksudnya sistem PBD ni baru sahaja. Jadi bagi Zati lah, KPM kena lebih banyak bagi orang kata expose kepada guru-guru macam mana cara yang dia nak bagi markah kepada PBD. Okay, masalah lain yang Zati nampak daripada PBD adalah masalah motivasi murid. Okay, murid kalau dia tahu dia tak ada periksa, dia hanya datang sekolah sekadar untuk dengar, buat latihan, dia tak ada motivasi untuk dia nak periksa. Kalau zaman kita dulu kan, ada ujian kan, ujian 1, ujian 2, pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, 4 bukan 3, bukan 2. Ni bila tak ada PBD, periksa apa PBD buat latihan je dalam kelas. Jadi kita macam tak nampak tahu benda tu. Kalau ada periksa, kita boleh nampak okey, murid ni ujian 1 dia dapat markah 80. Jadi kita nampak topik ni sebenarnya dia boleh kuasai. Tapi bila dah masuk ujian kedua, dia dah mula ke bawah. Mungkin ada beberapa topik yang kita perasan dia ni mungkin tak faham topik ni. Jadi kita boleh fokus lah dekat mana yang kita nak fokus kan. Tapi kalau PBD, kita tak tahu macam mana nak cakap. Tak ada prosedur kan, tak ada orang kata guideline yang betul tu lah. Itulah masalah utama dia yang Zati nampak lah bila PBD dijalankan. PBD tu ada manfaat dia juga sebenarnya. Contohnya murid-murid dah tak payah nak stres sangat, banyak sangat periksa kan. Tapi kekurangan dia pun ada.